سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puan Dekan tak ada, Timbalan Dekan tak ada, jadi beberapa pensyarah juga tidak ada. Tak apa, kita akan teruskan juga. Pertama-tama sekali terima kasih kepada ahli-ahli usrah kerana hadir pada pagi ini. Walaupun sebenarnya saya pun dalam keadaan terlupa sebenarnya ada usrah ni, sebab semalam EL. Jadi pagi tadi baru tengok email kan. Semalam tak tengoklah email tu. Tengok email ada usrah. Jadi saya hantar jugalah invitation pagi tadi. Alhamdulillah, jadi dapat jugalah kita bersama-sama pada hari ni. Jadi semalam yang meninggal adalah pakcik saya lah. Pakcik saya, dia meninggal. Jadi ada beberapa perkara lah tentang kematian ya. Jadi bila berlaku kematian ni, apa benda yang sepatutnya kita buat ataupun kalau kita ni orang jauh lah, kita tak katalah ahli keluarga ke ataupun ahli waris ke, kita ni orang jauh, kita kenal dia ke ataupun pakcik kita ke, atuk kita ke dan sebagainya. Yang pertama sekali, apa benda yang patut kita kejar? Yang pertama adalah kita cuba dipanggil salat jenazah tu. Salat jenazah. Mungkin menguruskan jenazah ni ada orang-orang tertentu. Jadi apa yang boleh kita buat? Yang paling penting adalah salat jenazah. Salat jenazah tu yang kita nak kejar sangat. Kemudian ikut jenazah dia sehingga ditanam. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sabda, man syahidal janazata, sesiapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha, sehingga dia itu disalatkan, yakni dia turut serta salat jenazah itu, falahu qirat, baginya satu qirat. Lepas tu Nabi SAW sambung lagi, waman syahidaha hatta yudfana, siapa yang menyaksikan sehingga dia ditanam, falahu qiratan, bagi dia dapat 2 qirat. Lalu ditanya kepada Rasulullah, wamal qirat, apa itu wamal qiratan, apa itu 2 qirat? Nabi SAW beritahu, mislul jabalainil azimain, seperti 2 bukit yang besar. Yang ni dari segi pahalanya, besarnya pahala tu, Nabi kata seperti 2 bukit yang besar. Jadi itu adalah perkara pertama lah yang patut kita kejar kalau ada kematian. Okey. Jadi selepas daripada, saya cerita sikit lah kan tuan-tuan, sebelum kita mukadimah lah, mungkin ada kawan-kawan kita nak masuk lagi ke. Jadi selepas daripada kematian itu, kita pun balik kepada rumah pakcik kita ni di Ampang, Selangor. Jadi kita balik, lepas tu bila kita ada di rumah tu, kita dapatlah menyaksikan beberapa jenis tetamu yang datang untuk mengucapkan takziah lah. Mungkin dia orang tadi dah datang ke kubur ataupun dah solat sekali, bila dia datang ke rumah, ataupun yang tak sempat datang tadi, dia pun datanglah ke rumah untuk ucapkan takziah. Okey, sebelum daripada tu takziah ni tuan-tuan, takziah ni dia bukan ucapan takziah tu salam takziah diucapkan takziah kan. Ia sebenarnya tidak memberi makna apa-apa takziah. Takziah maksudnya adalah at-tahwin wat tasliyah lil musab. At-tahwin iaitu meringankan, wat tasliyah dan menghiburkan, lil musab kepada orang yang ditimpa musibah. Jadi apa sahaja ucapan kita yang meringankan perasaan ahli waris ataupun orang yang ditimpa musibah, ataupun kita hiburkan dia sikit kan. Jadi itu juga termasuk di dalam takziah. Okey, jadi kalau mungkin kita datang kepada dia, Assalamualaikum, insya-Allah kan baik-baik saja akan berlaku, arwah ni orangnya baik kan, saya kenal dia dulu kan, kita jumpa ahli waris dia, kita tenangkan perasaan dia kan. Alhamdulillah hari ni selesai, kita urus kan. Jangan bimbang, insya-Allah sabar, Allah Taala bagi pahala. Yang tu lah ni maksud kan takziah sebenarnya. Tapi mungkin orang kita dia kadang-kadang tak tahu nak cakap apa kan. Tapi dia punya guideline adalah meringankan dan juga menghiburkan orang yang ditimpa musibah tu. Okey, itu maksud takziah.
Okay, jadi mungkin lepas ni kita mungkin kalau kita rapat kita boleh, kita kenal kan, kita kenal keluarga dia ke, kita kenal si mati ke, jadi kita mungkin boleh cakap benda-benda yang baik. Jangan pula kita cerita buruk pasal si mati pula. Yang tu taklah, tak seronok lah waris dia dengar. Yang tu tak termasuk takziah. Walaupun kita datang hari tu, kita ucap salam takziah ke apa ke, ia tidak termasuk dalam takziah. Yang tu yang kita kena tekankan lah. Takziah apabila kita sebut benda-benda yang meringankan perasaan mereka. Baik. Jadi apa tadi saya sebut pasal tetamu tadi kan. Jadi ada beberapa jenis tetamu lah yang datang. Okey. Pertama sekali saya nampak bila kita duduk di rumah si mati tu pun kita nampak ada satu kereta sampai. Dia datang hantar makanan. Bagus orang Selangor ni kadang-kadang. Orang Selangor ni dia datang, dia hantar makanan kepada keluarga si mati. Yang ni lah yang dipanggil sunnah Nabi SAW. Orang tu dia serabut hari tu, mati macam mana nak mandi, van jenazah, tanam, balik rumah, ada tetamu datang, dia sibuk. Jadi kadang-kadang dia orang ni tak sempat nak selesaikan urusan-urusan asas dalam kehidupan ni. Jadi inilah peranan kawan-kawan ataupun peranan jiran-jiran untuk bantu dia selesaikan urusan-urusan kehidupan dia. Ketika mana Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, Ja'far bin Abi Talib, Abi Talib pak saudara Nabi, Ja'far tu sepupu Nabi. Ja'far ni dia berperang di perang Mu'tah, perang Mu'tah di Jordan tu. Nabi SAW berada di Madinah. Ja'far ini mati syahid. Tangannya dipotong dua-dua ketika memegang bendera orang Islam. Dia panggil Ja'far At-Tayyar. Ja'far burung yang boleh terbang lah. Tangan dia dipotong, nanti Allah gantikan dengan kepak, kata Nabi. Lalu apabila Nabi dapat berita Ja'far ini meninggal, Nabi balik pergi kepada keluarga Ja'far yang berada di Madinah tu. Nabi bagi tahu berita tu, dan Nabi perintahkan sahabat-sahabat lain yang duduk dekat dengan Ja'far ni. Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yushghiluhum. Buatlah makan untuk ahli keluarga Ja'far. Sesungguhnya telah datang kepada mereka suatu benda yang menyibukkan mereka. Okey, yang tu Nabi suruh apabila mati ataupun berlaku kematian dan kita ada antara orang yang dekat dengan keluarga tu, mungkin kita jiran lah kan, mostly jiran sebenarnya. Mungkin kadang ahli waris ni dia datang daripada jauh, dia pun tak sempat nak buat apa. Dia dengar kematian, dia pun start enjin, terus shoot datang ke tempat kematian. Jadi dia pun tak sempat nak buat apa. Jadi kita yang dapat berita tu, yang dekat dengan situ, mungkin itulah yang Nabi minta, iaitu kita siapkan makan untuk dia orang ni. Orang yang hantar makanan tadi tu, yang saya duduk di Ampang tu, dia kawan, dia tak dapat datang tapi makanan sampai. Jadi dia faham sunnah Nabi SAW, iaitu siapkan makan. Yang bukan macam kebanyakan masyarakat kita, apabila berlaku kematian, kita dengar jiran ni dengar mati, oh alhamdulillah malam ni ada makan. Yang tu bukan sunnah. Oh alhamdulillah malam ni ada tahlil, ada makan. Apa tuan rumah si mati ni nak siapkan makanan untuk aku? Wah, yang tu salah. Sepatutnya kita siapkan, selesaikan urusan ahli keluarga tu. Yang ni bidah lah, dia mati kita pau pula makanan dia. Yang ni tak betul dari segi agama. Maknanya kita yang sediakan untuk dia, bukan kita pau lagi makanan dia. Lalu jadi ahli karyah tu pun kadang-kadang bila dah lama orang tak mati, dia pun bila nak ada orang mati ni kan, nak makan kan. Jadi asalnya siapa nak kahwin dapat makan kan, lepas tu dia bila dah habis orang kahwin semua, bila nak mati dia orang ni. Yang tu juga adalah yang tak betul lah. Masyarakat kita mungkin amalkan benda tu. Sebahagian ulama mengharamkan perbuatan ni sebenarnya, iaitu dia panggil kunduri arwah tu lah, yang saya nak cakap tu lah. Sebabkan ada satu hadis daripada Jabir radhiyallahu an. Jabir ini sahabat Nabi. Dia kata, kunna na'uddu ijtima'i inda ahli al-mayyit wa sana'at at-ta'am wa sana'at at-ta'am minan niyahah. Kami menganggap perbuatan orang ramai ni, yakni habis dah selesai urusan semua, orang ramai pun datang berkumpul kepada rumah si mati, dan tuan rumah siapkan makanan untuk orang ramai ni.
Jabir anggap pada zaman Nabi dulu, kalau ada orang buat macam ni, ia adalah minan niyahah, daripada niyahah, iaitu niyahah ni ratapan, meratap. Kami anggap kalau ada orang buat macam tu, ajak orang datang rumah ke, macam buat majlis lah kan, bagi orang makan, kami anggap benda ini macam niyahah. Niyahah ni meratap adalah benda yang diharamkan dalam agama. Meratap ni macam bila orang tu mati, kita meratap pada dia, kenapalah engkau mati, kenapalah menangis-nangis kan, buka baju pukul-pukul, macam tu lah. Mungkin dia macam koyak-koyakkan baju ke kan. Itu meratap dilarang di dalam agama, sebab itu adalah amalan masyarakat jahiliyah. Kadang-kadang dia orang ni pesan kepada keluarga dia supaya meratap, orang Arab jahiliyah, sebelum Nabi diutuskan, dia orang pesan supaya nampak dia tu besar kan. Bila orang sedih sangat dia mati tu, dia seronok lah kot. Sedangkan agama melarangnya. Jadi Jabir, dia riwayatkan tadi, dia kata kalau ada orang panggil orang ramai-ramai makan, datang rumah makan, dia anggap ini perbuatan macam niyahah, meratap di dalam agama, dan bagi mereka benda ini dilarang. Jadi sebagian ulama ada yang, kalau kita dengar isu polemik di Malaysia, kadang-kadang orang kata tak boleh kenduri arwah lah, apalah puak-puak ni lah, apa yang tu lah sebenarnya, itu benda yang benda itu asas dia adalah dia orang tak buat sebab Jabir kata ia dianggap benda itu macam meratap. Sebagian kata boleh sebab ni lah, sebab tu lah. Tapi ala kulli hal, kita tak apalah, mungkin dia orang kata ada boleh buat kenduri arwah, ada yang tak boleh kan. Tapi ala kulli hal, meninggalkan mungkin lebih baik lah, sebab ia bukan amalan sunnah. Dan yang sunnahnya, kadang-kadang bila kita sibuk buat kenduri arwah, kita lupa buat benda yang lebih utama, iaitu siapkan makanan kepada si mati tu kan. Yang tu mungkin antara benda lah. Tapi hari ni bukan saya nak cerita pasal benda ni, tak kan. Maksudnya saya hanya nak bagi tahu, ada jugalah masyarakat di Selangor kan. Di tempat saya tak ada kan. Tempat saya di Selangor ni mungkin orang yang tahulah mengaji dan tahu tentang sunnah ni. Okey, yang keduanya, ada pula orang-orang yang datang apabila datang ke rumah si mati ni tadi, mungkin dia tak sempat nak datang kubur ke apa ke, dia orang ni datang dan gelak-gelak. Yang ni pun ada juga. Ini adab pun tak ada lah maknanya tuan-tuan. Datang orang mati dan dia kadang-kadang sembang gelak-gelak, lepas tu sembang politik pun ada kan. Dia ni 24 jam politik kan. Ini semua salah ni lah kan. Jadi yang kadang-kadang orang macam ni sebab dia sentiasa duduk di bawah kan, sentiasa dipimpin kan. Dia tak pernah memimpin, jadi kerja dia menyalahkan orang je kan. Bagi dia jawatan, tengok dia boleh tak kan. Jadi yang ni pun ada cerita politik lah. Dan ada bila nak buat dengan tuan rumah, cerita ni sikit, tuan rumah bagi tahu ni sikit, dia pun cerita pasal diri dia, self-obsessed pun ada pun jenis. Jadi dia tidak datang membawa takziah, iaitu simpati ataupun meringan. Datang tu bukan nak ringan, dia hanya macam aktiviti sosial je bagi sebahagian orang ni. Dia datang macam ziarah hari raya je. Dia anggap macam tu, datang gelak-gelak. Yang ni juga salah lah, jangan kita lakukan lah. Dan apabila orang-orang sembang macam tu, tuan-tuan, dia mengingatkan saya satu benda lah, iaitu kita ni hebat mana pun kita ni kan tuan-tuan. Sekejap kita mati je, sekejap je orang lupa kita. Sekejap lah kan. Tak tunggu seminggu, tak tunggu esok, hari kita mati tu pun dia datang, dia dah sembang pasal benda lain dah. Dia tak ada sembang pun pasal kita kan. Jadi jangan jadi kalau kita ini di dunia ni, kita kumpul, kita buat kerja kerana manusia kan. Manusia memang sekejap lupakan kita tuan-tuan. Manusia ni tak adalah lama-lama nanti dia orang ni, aku buat ni supaya orang lain semua ingat aku. Tak ada. Manusia ni sekejap dia lupa lah kita ni. Siapa yang ingat kita, amalan kita, yang tak tinggalkan satu pun apa kebaikan yang kita buat, Allah SWT. Jadi buat tu, kalau kita buat sesuatu benda tu, kita buat lillahi ta'ala, kita buat kerana Allah Azza wa Jalla. Aku buat ni sebab nak pahala, bukan sebab nak korang cakap pasal aku, tak. Aku nak pahala. Yang tu antara benda yang saya mengingatkan saya lah kan? Tak tunggu esok tuan-tuan, hari ni dah sembang benda lain lah. Tak kisahlah. Tak kisahlah you ahli keluarga pun, kadang-kadang ahli keluarga pun sekejap ke kan? Ahli keluarga pun sekejap je dah lupa dah kita. Okay.
Okey, itu berkenaan dengan kematian tadi lah. Mungkin saya nak share sikit pasal kematian. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita akan terus masuk sikit ya. Saya nak sentuh sikit, saya pun tak sempat lah nak mencari apa benda nak cakap pasal tajuk kita hari ni ya, tuan-tuan. Jadi tajuk kita hari ni tajuk yang sama seperti hujung Ramadan hari tu. Tajuk dia mana tu? Al-Quran ke apa dia? Al-Quran Al-Quran teman hidupku. Al-Quran apa dia? Saya pun ada ingat apa tajuk dia? Al-Quran teman hidupku. Okey, itu tajuk dia. Okay, jadi mungkin Al-Quran teman hidupku. Jadi ini adalah bahagian kedua. Yang hari itu Al-Quran teman hidupku masa hujung Ramadan. Yang ini adalah bahagian yang kedua. Al-Quran teman hidupku. Jadi seperti mana yang saya bagi tahu di hujung Ramadan hari itu, Al-Quran ni tuan-tuan, perempuan, dia adalah kalau kita jadikan dia teman kepada kita, apa balasan dia kepada kita? Dia akan yang pertama, dia akan jadi syafi'an li ashabih. Nabi SAW bagi tahu, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat syafi' sebagai syafi', pemberi syafaat li ashabih kepada kawan dia, kepada kawan-kawan dia. Okey, jadi apa itu syafi'? Syafi' juga saya dah beritahu, maksud dia adalah macam kabel. Jadi kita nak masuk kerja tak dapat, kalau kita hanya pakai qualification kita mungkin tak lepas, tapi ada seorang pakcik kita kerja kat situ, dia bawa kita masuk, contoh tapi kabel ni dalam banyak keadaan tak bagus tuan-tuan, jadi jangan amalkanlah. Sebab apa? Bila pakai kabel kita akan zalim orang lain yang lebih layak. Tapi ini nak cerita pasal hari kiamat. Maknanya Al-Quran akan jadi kabel kita pada hari kiamat. Dia akan bantu kita. Yang tu yang pertama. Kalau kita jadikan dia sebagai teman hidup kita, dia jadi kabel kita. Dan yang kedua, dia akan jadi hajij. Dia panggil hajij, datang daripada perkataan hujjah. Hujjah ni hajij maksud dia orang yang memberi hujjah-hujjah bagi pihak kita. Itu maksud hajij. Jadi macam lawyer lah tuan-tuan. Lawyer. Jadi lawyer ni yang akan backup kita. Kalau ada apa-apa kita tak dapat nak jawab, Al-Quran akan datang sebagai hajij, lawyer kita pada hari kiamat. Baik. Jadi apakah caranya untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai teman hidup kita? Juga saya dah bagi tahu pada hujung Ramadan dulu, iaitu dengan sentiasa membaca Al-Quran. Membaca, menghafaz, dan jangan bergantung orang lain, nak tunggu orang lain bacakan untuk kita. Yang tu yang saya quote Za'bar tu kan, perangai bergantung kepada diri sendiri. Dah mati pun tunggu orang bacakan qul huwallahu untuk kita. Masa hidup dulu buat apa? Tak buat apa, tak baca apa. Okey. Yang tu pertama, iaitu kita sentiasa membaca dan melazimi ayat-ayat Al-Quran. Yang keduanya yang hari ni yang saya nak sentuh adalah kita ini beramal dengan ajaran dalam Al-Quran. Selepas kita mendampingi, melazimi ayat Al-Quran, kita tahu besarnya ayat Al-Quran ni, lepas tu kita pula praktiskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Contohnya, sebagai contoh, apabila kita ada isu dalam masalah kehidupan kita ke, dalam masalah agama ke, siapa kita nak rujuk? Kita akan kadang-kadang kita akan cari orang yang pakar dalam bidang tu. Tapi orang yang pakar dalam bidang tu pun kadang-kadang dia tidak merujuk kepada panduan sebenar, panduan asas, iaitu Al-Quran. Jadi sentiasalah cari orang yang boleh rujukkan balik kita kepada Al-Quran. Dia bagi panduan tu, tapi panduan itu adalah berasaskan Al-Quran. Okey. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai mereka-mereka yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul, iaitu Nabi SAW. Wa ulil amri minkum, dan orang yang ulil amri, yakni orang yang menguruskan urusan kita, urusan kebanyakan orang awam ni, iaitu pemerintah lah. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya kamu berselisih pada suatu perkara, farudduhu ila Allah war rasul, kembalilah balik kepada Allah dan Rasul. Jadi kita dah rujuk ni, kita kadang-kadang bila kita ada isu, contoh macam itu, raya terkejut,
kan, raya terkejut kan, jadi raya terkejut itu kan. Terkejutlah raya ni kan. Jadi apa ni pemerintah, ada sebahagian orang salahkan pemerintah kan, kira dia rasa apa pemerintah ni tentukan hari ni kan. Kan kita tak rujuk macam mana boleh jadi jatuh hari Isnin. Yang terkejut sangat tu pun bila ambil gambar nampak pakai sepasang lah kan. Kalau betul-betul terkejut, baju pun tak sempat nak beli kan. Tapi ni semua dah siap dah kan, baju dah siap, tak sempat, lemang tak sempat, nak bakar je tu je kan, dah siap dah kan. Tak adalah terkejut sangat pun kan. Dia terkejut lah bawa raya terkejut kan, tak adalah terkejut sangat pun kan. Dah jangka dah Mungkin orang yang mengikuti, yang duduk social media ni mungkin dia dah jangka dah sebab orang kata dipanggil imkanur ru'yah, yang ni boleh jadi nampak boleh jadi nampak. Okey, alright. Jadi kita apabila menjadi isu, kita balik kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang kita boleh antara yang jelas dalam Al-Quran yang patutnya kita jadikan panduan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan di Fakulti Inovasi Perniagaan ni, satu benda lah kot saya mungkin nak ajak, satu aspek yang boleh dibawa kepada para pelajar kita apa yang patut kita betul-betul tekankan dari segi jual beli ni tuan-tuan. Perniagaan lah, editing lah, marketing ke, semua tu adalah jual beli lah. Dalam agama dia panggil at-tijarah. Jual beli apa-apa pun, by the end kita nak dapat income kan. Jadi apa sahaja urusan tu, yang paling penting yang Al-Quran sering tekankan dan kita kadang-kadang tinggalkan. Ya, Puan Nazira, ada apa? Nak tambah? Tak ada. Okey. Kalau ada benda yang perlu kita tekankan, antaranya benda yang dilarang dalam Al-Quran adalah riba, tuan-tuan. Riba. Jadi riba adalah benda yang no dalam agama. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah padamkan riba ni. Allah tak bagi riba. Allah bagi contoh lagi orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba ni, dia tidak berdiri seperti, melainkan dia itu berdiri seperti mana orang yang dirasuk oleh syaitan, minal mas, disebabkan sentuhan syaitan tu. Jadi banyaklah benda yang Allah bagi ancaman terhadap riba, dan yang paling besar Allah bagi ancaman ni, fa'zanu biharbin minallahi war rasul. Isytiharkan perang kepada orang yang pemakan riba, pemberi riba, pemakan riba ni. Allah isytiharkan perang terhadap mereka. Kalau kita tengok impact riba di dalam masyarakat pun, sebenarnya bagi duit untuk hasilkan untuk dapatkan duit, benda ini tidak banyak tidak membantu pun sebenarnya masyarakat kan. Kita bagi duit dan kita dapatkan more money, give money to get more money, yang ni juga tidak banyak membantu dalam masyarakat. Bahkan dia menyebabkan keburukan yang lebih dahsyat dalam masyarakat. Bunga makin bertambah. Benda ni riba lah. So apa yang patut kita perjuangkan adalah maksudnya Islamic banking lah. Mungkin kita tak panggil riba lah, kita panggil istilah-istilah yang disebut tu lah, baik bisaman ajil ke apa ke. Kalau kita buat pinjaman kan, kalau kita buat pinjaman perumahan ke, jadi jangan pinjam duit melalui sistem konvensional lah. Yang tu adalah salah satu bentuk, kalau kita nak kata Al-Quran ini teman hidup kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi saya ingat yang tu lah kot kita punya tazkirah, bukan tazkirah lah, usrah kita pada pagi ni. Saya rasa macam tazkirah tadi memang straight saya cakap ni. Mungkin saya buka lah kot di hujung ni untuk ada siapa-siapa yang beri pandangan lah, ataupun cadangan, tanya soalan ke, silakan. Tak ada Okey, kalau tak ada okey, kalau tak ada tak apa. Jadi kita semua ni pun buat program ni disebabkan kita semua disuruh kan. Jadi tapi disebabkan disuruh tu kita masuk dan kita dapatlah 1-2 benefit. Moga-moga ada kebaikan. Kita join pada pagi ni dalam tempoh setengah jam ni. Tak ada Tuan Haji Zamri pun tak ada
Kejut saya Tuan Haji Zamri tahu tak ada ni. Tak ada taman. Tak ada taman. Assalamualaikum. Selamat Raya. Selamat Raya Tuan Haji. Satu je saya nak berkongsi dengan Ustaz lah. Kan pertama sekali ini satu kisah lah dalam ceramah yang saya dengar. Sahabat ni dia dah nak masuk syurga dah. Mana dari segi dia punya pengiraan dia memang dah selangkah masuk syurga. Tapi dia terpaksa tunggu. Sebab salah satu sebab dia kan, dia ada satu niat dalam diri dia kata kalau